Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Boleh dengar tak suara saya? Kalau boleh dengar, bagi satu di ruangan chat. Di ruangan chat FB kita. Okey. Apa khabar semua pada malam ini? Saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Faizul bin Abu Bakar Siddiq, menetap di Melaka dan salah seorang manager di dalam di bawah rangkaian GLT Yustida. Okey. Jadi, dengar ya. Alhamdulillah semua dengar suara saya dengan jelas. Okey, jadi saya ucapkan selamat datang kepada semua ABO. Tak kira di mana jua anda berada, sama ada di Malaysia, di orang cakap di Indonesia, di Thailand, kalau yang faham berbahasa Melayu, saya ucapkan selamat datang. Okey, jadi pada malam ini sekali lagi FB Live kita pada malam ini kita akan mencukir rahsia seorang wanita hebat. Seorang wanita hebat yang orang cakap kecil-kecil cili padi tapi jangan buat main-main. Okey. Jadi tanpa melengah-lengahkan masa lagi, saya memperkenalkan speaker kita orang pada malam ini iaitu CBM Nurlela binti Maskon, ataupun lebih senang orang panggil dia CBM Kak Lela. Jadi apa khabar Kak Lela, CBM Kak Lela? Alhamdulillah, baik. Apa khabar semua? Okey, jadi itu kan. Okey, jadi saya nak ceritalah sedikit kan kenapa malam ni kita kita nak congkel ilmu daripada CBM Nurlela ni. Sebab apa tau? Sebab pada tahun lepas 2020, time pandemik, sibuk COVID semua, CBM Kak Lela ni dia telah mencapai yang pertama dia Soaring to Sydney 2020, F2D level 1 pada bulan Ogos 2020, Eagle Manager pada November 2020, CBM level 1 pada Disember 2020. Oh, bengah nak sebut. Dan juga baru-baru ni Januari 2021 telah layak ke Senior Eagle Manager pula. Oh, jadi orang cakap memang hebat. Orang cakap CBM Kak Lela kita ni. Jadi sebelum kita nak pergi jauh kan. Jadi kita mesti nak kenal dulu kan macam mana perjalanan dan juga pengalaman bisnes CBM Kak Lela ni sebelum sebelum menceburkan diri di Forever Living. Dipersilakan CBM kita. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu kami semua terus bertimu. Syukuri segala nikmatmu dan elok ibadah kami semua terhadapmu. Inna hazal dari sebenar malahu nafat. Sesungguhnya inilah rezeki yang kau berikan pada kami semua yang tak pernah ada kesudahannya. Surah Sad ayat 54. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum semua. Good morning. Okay. Apa khabar semua? Malaysia, Singapura, Brunei, ada negara lain tak? Kalau ada, sila dekat komen tu. Dekat tempat chat. Korang daripada mana? Okay. Tadi Abang Faizal tanya apa Abang Faizal? Siapa ni lah sebelum Forever? Pengalaman sebelum orang cakap sebelum jumpa Forever ni lah. Bisnes-bisnes apa yang dah pernah buat sebelum ni kan. Okay, tak apa. You terus share. Okay. Okay, Alhamdulillah semua dah kenal Kak Lila. Okay, Nurlela binti Maskon. Okay, Kak Lila lebih dikenali dengan, Kak Lila lebih suka ni lah, panggil dia Kak Lila. Okay, dan Kak Lila punya FB, YouTube, Facebook, semua Kak Lila guna nama Lila Maskon, TikTok, everything semua tu. So korang boleh follow Sexy First. Nak ambil apa-apa dekat dalam Kak Lila punya Facebook ke YouTube ke, ambil je copy, tak perlu minta izin. Kak Lila dah halalkan dah. Okay, so Kak Lila nak kenalkan diri Kak Lila sebelum Kak Lila kenal dengan Forever ni. Okay, sebelum ni Kak Lila adalah ex-manufacturing engineer dekat Memang Teknologi Malaysia Sdn Bhd dekat JB. Okay, lepas tu sebelum ni Kak Lila dah kerja, actually sebenarnya lebih 10 tahun lah bekerja.
Okay, tapi yang untuk manufacturing engineer tu dalam 10 tahun. Okay. Tingkatan 4. Tingkatan 4 tu dah minta izin dengan mak nak bekerja. Okay, sebab zaman-zaman batch Kak Lila dulu, form 5 tu kan ada dia punya course dia kan. Tak silap dalam 100.5 kot. Tapi kita tak nak, Kak Lila dah biasa macam mana, maybe itu anak sulung. Jadi kita tak nak susah, kita nak kerja. So daripada tingkatan 4, bayangkan Kak Ila dah naik bas biru tu. Siapa pernah naik bas kilang? Okay. Lepas tu kerja tak lama lah, dalam 2 bulan berhenti. Sebab cikgu dah tak bagi kerja masa tu. Okay. Alright. Kak Ila adalah ibu kepada 3 orang anak, 2 lelaki, 1 perempuan. Kak Ila nekat bekerja untuk anak-anak, untuk keluarga. Dan juga Kak Ila berhenti kerja juga disebabkan dengan anak. Semasa tu anak kemurungan. Bayangkan Kak Ila kerja ialah daripada belum kahwin sampai dah kahwin, kerja semua tu. Lepas tu sampailah satu tahap tu Allah uji sikit masa tu anak, sebab Kak Ila bekerja sampai anak dapat ibu susuan. Bayangkan anak sampai masa tu tak nak menyusu, tak nak susu dia tak nak susu tepung, dia nak susu badan juga. Jadinya masa tu dia tak nak kita transfer dekat, jadinya kita terpaksa memang kena berhenti kerja masa tu. Tapi adalah yang baik hati offer diri untuk jadi ibu susuan. Dan disebabkan ada masalah sikit, terpaksa dia tak boleh nak jaga, masuk dalam 3 tahun lebih. Jadinya Kak Ila terpaksa cari taska. Okay, dan dekat taska tu dia kemurungan. Okay, siapa sini pernah, okay, bayangkan Kak Lila pernah anak-anak semua 3 orang tu chicken pox, masuk dekat taska 1 hari setengah je tapi bayar dekat 1,000, bayar sebulan punya. Itu memang dah law dia, tapi kita kena follow lah kan. Cuma itulah memang dekat masuk nak berhenti kerja. Okay, Kak Ila juga pernah cuba macam-macam bisnes dan dah macam apa yang boleh jual, Kak Ila jual. Repeat lah, apalah, power bank lah, semua aku jual. Dan jual pun masa tu bisnes biasa-biasa je. Tak adalah kita sampai nak berimpian nak berjuta masa tu kan. Bisnes suka-suka, terikut-ikut sebab circle kita dah start berbisnes masa tu. Okay. Dan Kak Lila sangat-sangat skeptikal dengannya MLM. Dia bukan skeptikal tu benci apa tahu, sebab kita ni pernah di-approach dengan orang MLM dan dia memaksa kita sampai untuk buat loan, dan masa tu alhamdulillah Allah selamatkan, sebab yalah kerja gaji biasa-biasa je, tak boleh nak loan sampai 14,000, 20,000 masa tu. Itulah. Okay. So ini family kecil Kak Lila. Okay, ni zaman-zaman muda-muda dulu sebelum jumpa Forever lah. Okay, gambar 6-3 tahun lepas. Okay, yang ini Kak Lila dekat booth. Okay, Kak Lila jual, masa ni jual jamu, trading punya bisnes. So korang nampak tak gambar yang seterusnya ni? Okay, ni gambar kotak, botol yang masih bogel. Ni Kak Lila kena tampal stiker sendiri, kena packing sendiri. Okay, ni masa tu masih bekerja tau. Masih bekerja. Lepas tu part time bisnes masa tu. Okay, ni semua kena buat sendiri. Dan ni masa tu dekat office. Ni dekat office. Sekejap Kak Lila nak. Okay. Kini dekat office. Part-time kan. Jadinya ni flyer semua kita cop lah. Time rehat, time kita tak ada kerja, kita buat lah untuk bisnes. Tak adalah tengah kerja kita buat bisnes kan. Masa tu masih part-time lagi ni. Dan ini 2015, beberapa bulan sebelum Kak Ila jumpa Forever, Kak Ila masih dalam satu unit trust. Okay. Ini adalah event Premier Award. Nampak dah ada aura dah kat sini dah. Semua geng-geng tudung-tudung kuning semua ni kan. Dan depan ni ada piala-piala ni semua ni kan, trofi-trofi ni geram dia tengok. Tapi alhamdulillah Allah izinkan dapat beberapa trofi daripada Forever, daripada BO. Thank you Sifu. Okay, ini buka booth. Okay, yang ni nampak tak? Nampak siapa kenal ni? Ini Mazidul Akmal Siddiq. Bayangkan Kak Lila ni seorang, kita bekerja, siapa yang kenal Kak Lila, dia akan nampak, siapa yang belum kenal, dia akan kata, oh Kak Lila ni tersombong ni. Sebab maybe Kak Lila bukan jenis orang yang friendly, tapi bila kita dah kenal friendly lah. Cuma bila kita masuk dekat bidang macam gini, bidang trading ni menjual-jual je tau, only sales. Tapi
bila masuk dekat unit trust, Kak Ila bukan terpaksa, Kak Ila kena pecahkan tembok, kena approach orang, kena redah juga. Dia orang panggil redah. Hari ni kita buat aktiviti redah. So masa tu Kak Ila cabar diri, orang introvert ni cabar diri, tegur Mazidul Ahmad Siddiq ni, panggil dia, lepas tu berjaya tegur dia dan panggil tim-tim Kak Lila ni bergambar. Masa tu ni dekat Ansana, ada program TV3. Begitulah. Okay, itu je Abang Faizal. Bersikit lah sebelum kenal Forever ni. Jadi orang cakap, kita tengok kan perjalanan CBM Kak Lela ni macam-macam kan, daripada jual bekas jual jamu lah, pergi ke trading lah, lepas tu masuk buat unit trust lah. Lepas tu tadi saya tertarik tengok sebab apa dekat slide tu tulis skeptikal pada MLM. Jadi kita semua orang cakap apa? Kita semua memang sedia maklum kan, Forever Living ni memang marketing network, memang MLM kan. Jadi macam mana ya, kenapa boleh CBM Kak Lela kita ni jumpa, macam mana jumpa Forever Living ni, dan juga kenapa orang cakap apa Kak Lela pilih dan committed kepada perniagaan di Forever Living ni. Kenapa Forever pilihanmu tamat saya? Forever pilih Kak Lela ke Kak Lela pilih Forever ke? Kak Lila lah decide. Okay, Kak Lila antara saya cakap orang lain biasanya 80% orang yang Kak Lila kenal kat Forever ni lah jumpa produk nak sihat, lepas tu sihat terus bisnes. Tapi Kak Lila di kategori 20% yang memang totally nak bisnes tapi masa tu tak tahu apa-apa pasal Forever ni. Masa tu. Okay? Okay, Kak Lila share sikit lah. Tapi dalam tak tahu tu pun orang cakap apa kok boleh jadikan Forever ni why Forever why Forever? Kenapa Forever ni pilihan muktamad saya? Nampak tak ni? Posting ni 28 Julai 2015. Senang cakap dah nak 6 tahun lah. Kira senang cakap bulan ni tahun yang ke-6. Okay? Kak Ila jumpa Kak Mizan. Okay? Kak Ila ada cerita nampak masa tu dah 4 bulan berhenti kerja. Nampak Kak Miza update satu posting dekat Facebook tau. Okay? Dalam posting tu dia tengah tidurkan anak tapi sambil buat bisnes. Dan masa tu Kak Lila ni dengan Kak Miza selalu jumpa untuk meeting every week. Okay, jumpa meeting sebab dia customer Kak Lila PrimeCon masa tu. Okay, lepas tu bulan 1 dia buat kerja gila, bulan 1 2015 dia buat kerja gila, dia resign. Tapi masa tu Kak Lila tak tahu lagi lah. Dia resign berjemaah dengan dia punya husband. Okay, tapi disebabkan Kak Lila nampak ini dah berhenti kerja, lepas tu buat bisnes, buat apa Kak Lila cuma just letak trust saja dekat Kak Mizan ni sebab sebelum ni kita kenal dia how dia punya talented untuk manage dia punya team dekat engineering tu. Jadinya kita percayalah dia ni boleh boleh mengajar kita. So masa yang tarikh ni dia jumpa Kak Lila ni, masa tu dia dah masuk 2 hari tak balik. Nampak ni 24 jam tanpa mu gendut. Ni tanpa anak dia lah, si Udra tu. So masa yang bulan ni, masa tu rasa dia banyak close VIP. Okay, dah tak berapa ingat sangat lah cerita tu. Tapi bayangkan dia dengan dah penat. Saya cakap Kak Ila ni orang yang kedua ataupun ketiga last dia jumpa hari tu. Tapi dia jumpa juga. Tapi masa dia explain pasal Forever tu memang tak ada sebut MLM langsung lah. Dan nampak tak ni? Ini nenekku. Sikit Najah. Okay? Dulu semua urusan dekat center tau. Tak ada, bukan urusan, bukan ada apps macam sekarang. Boleh order barang sampai tak. So Kak Lila masa tu siapa apa? Najah ni diarahkan dengannya kakak dia untuk uruskan pendaftaran Kak Lila. Dekatnya ni lah, dekat center. Okay, masa tu kita orang apa-apa ada sales to order ke, Miza akan postkan, dia tolong semua sebab masa tu dia memang ada simpan stok. Okay. Lepas tu
kumpul je, cukup je VIP dalam masa dalam 8 ke 10 hari gitulah dah ada VIP guna 2 orang masa tu. So terus daftar untuk VIP. Bayangkan Okay, dan kenapa Kak Ella decide untuk pilih Forever ni, sebab bila je kita nampak kita boleh buat bisnes dekat Forever ni, okay, Miza dah ajar everything semua. Kalian nampak satu yang special adalah dia bagi kita free coaching untuk online dan juga offline tau. Tak perlu macam bisnes Kak Ella sebelum ni, bisnes trading sebelum ni. Dia just memanglah dia ajar everything semua, technical semua tu. Tapi untuk yang macam marketing online ke apa semua tu, kita kena cari sifu lain tau. Kita kena cari the other side, lepas tu ada additional cost kat situ. Tapi dekat Forever ni Kak Ella boleh dapat dekat AUC. Dekat AUC Kak Ella boleh dapat coaching online juga offline ni. Okay. Lepas tu tadi dah cakap kan Kak Ella VIP dengan duit orang, dengan buat sales masa tu. So kat sini Kak Ella nampak kita boleh leverage dengan duit orang dekat Forever ni. Dan inilah yang Kak Ella ajar untuk orang-orang yang baru nak bisnes dekat Forever, tapi ada modal dan nak daftar pun sama macam Kak Ella, berkerut dahi nak dengar RM90, RM90, begitu. Okay, seterusnya. Okay, boleh Abang Faizal saya teruskan? Boleh. Lepas tu memang tak ada MOQ. Tak ada MOQ. Tu yang Kak Ella suka dekat Forever ni. Tak ada MOQ. So macam sebelum ni, dia bukan apa. Bila kita nampak sesuatu peluang tu, automatically kita akan comparekan dengan bisnes kita yang sebelum. Kita boleh buat, tak boleh buat. So dekat Forever tak ada MOQ, Kak Ella ada order 1, 2, ada yang order 3 AVG, ada yang order 2 AVG. Kita ambil je order tu. Lepas tu kita post. Itu je. Sampailah kita cukup VIP. Dan seterus sampai sekarang lah. Tak adalah kita sampai lambatkan stok yang banyak-banyak macam itu kan. MOQ ni minimum order quantity. Siapa yang tak apa tahu sini. Okay. So seterusnya, Forever ni tak macam MLM. Itu yang best tu kan. Dia macam gini tau. Bayangkan Kak Miza, CBM Miza dah jumpa Kak Lila, dah explain masa dulu bila share pasal Forever ni pakai buku Smile tau, buku tebal sikit, macam mula-mula yang Kak Lila kenal Forever dulu, buku tu dalam RM35. Sekarang dah murah, RM15 je, korang boleh beli pakai OnPay Sifo tu. Okay, so daripada GP yang CBM Miza tu share dengannya Kak Ella, dia cerita pasal 3 konsep. Kak Ella memang tak faham sangat, tak tahulah itu konsep. Kita tahu tu konsep special dekat Forever. Tapi kita fikir, gini bukan MLM lah. Macam itu. So yang bestnya, CBM Miza pun tak bagi tahu Kak Lila, ini MLM dia tak bagi tahu pun. Sebab dia pun join Forever dulu sebab dia tak nak adik dia kena scam. Dia takut adik dia kena scam. Tapi dia yang over sekarang. Okay. So kat situ mungkin dia tak ada cerita Kak Ella pun pasal MLM ni. Okay. Tapi lepas Kak Ella nampak, lepas ada result, lepas nak naik ke macam masuk ke bulan kedua tu, baru dia explain sebenarnya ni MLM, networking business, tapi special dia dekat 3 konsep ni lah Kak. Macam tu dia cakap. Jadinya okey lah. So kita jangan tak suka sangat, nanti kita jadi jatuh cinta. Macam gitu. Tak kenal maka tak cinta kan. Okey. Tak cinta. Jangan benci sangat, nanti kau suka. Okay. Seterusnya dekat Forever ni banyak produk terdesak. Bayangkan Kak Lila belum sempat nak servis lagi. Dah ada orang order. Okay, jadinya kita nampak kat situ, benda ni kita tak follow up, kita belum time lagi nak follow up, dia dah tanya, okey nak tambah ni. Dengan selain daripada produk terdesak, kita tambah untuk dia punya sales funnel, kita boleh upsell, dah ada VG kita boleh tambah lagi buat gigi. Tapi benda tu semua dia yang pilih sebab ada katalog semua, boleh tengok kan siapa yang dah daftar ali semua tu, boleh buka katalog. So kat situ dia boleh pilih. Okay. Dan alhamdulillah dekat Forever ni, bayangkan dulu daftar RM90. Daftar RM90 dapat sebotol aloe vera gel. Kita ni nak bisnes, tapi kita nampak botol kuning tu memanggil-manggil. Kesian tak diminum. So Kak Ella buka lah minum. Hari keempat
yang yang kelakarnya kenapa lah aku tak boleh membuang lagi tu. Hari kedua tu rasa macam bisa-bisa badan sikit, tapi sekejap je. Okay, hari keempat tu kita rasa lebih sihat, lebih energetik semua. Cuma cuma bila hari keempat tak boleh membuang tu cakap kita tertanya-tanya tau. Tapi hari kelima bila boleh membuang tu terus cerita dengan Miza. Dia pun sama, rupanya dia pun tak adalah terus lawas ke apa ke, tak ada. Lepas tu yang Kak Lila yang sangat surprise-nya sebab sebelum ni kalau tak membuang 2-3 hari tu, okay, Kak Lila sebenarnya ada masalah sembelit dan juga buasir berdarah daripada tahun 2000 sampailah 2015 ni, jumpa forever ni. Okay, so bayangkan ya, daripada hari kelima Kak Lila dah tak ada berdarah, tak ada yang, yelah kita tak perlu nak pitam-pitam lagi keluar daripada toilet semua tu kan. So betul tu. so memang sangat surprise sebab pasal buasir berdarah tu. Jadi korang kalau ada eagle ke, ada korang punya bakal ABO ke yang buasir, yang sembelit, insyaAllah tu pakai CBM. Dia rasa nak berkampung dengan toilet pula. Sebabkan buasir ni, jangan main-main. Dan yang akhir sekali Kak Ila nak share kenapa Kak Ila decide untuk pilih Forever ni sebab income dia sentiasa menaik. Kak Ila percaya income dekat Forever ni akan terus menaik dan dia takkan mati. Begitulah. Jadi kan saya pun nak welcome juga kita punya viewers sekarang ni di FB sudah mencapai 310 orang. Jadi pada viewers semua boleh tag lagi kawan. Okey, kalau ada apa-apa soalan untuk CBN Kak Lela pun boleh tanya. Saya pilih nanti soalan-soalan yang orang cakap bertuah kan untuk kita tanya pada malam ini. Jadi kan tadi saya tertarik tau bila CBN Kak Lila cerita gunakan leverage duit tu. Leverage duit untuk dapatkan jadi VIP kan. Jadi di Forever ni sebenarnya tak adalah susah mana, dia semua atas usaha kita sendiri. Jadi pada tahun 2015 kita pun tahu macam tadi CPM pun cakap app pun tak ada. Semua kena ke branch kan. Jadi boleh share sikit tak? Macam mana dari permulaan 2015 punya 2015 punya gerak kerja tu macam mana CBM mula sampailah sekarang ni 2021 ni. Okey, gerak kerja ni. Gerak kerja. Okey. Bila kita mesti nak tahu kan gerak kerja kan. Takkan tiba-tiba eating jadi ni kan. Tiba-tiba berduit je kan. Alright. Sekejap Okay, Kak Ila share gerak kerja Kak Ila dekat Forever. Okay, actually Kak Ila memang buat online dan juga offline. Okay, semua tahu kan CBN Miza kepakaran dia dekat online dan juga offline. Tapi awal-awal Kak Ila buat Forever ni memang hanya gunakan free marketing. Sebab nak daftar pun dah ni kan, dah macam betul ke ni RM90. So kita bermula dengan tak banyak duit, jadinya kita banyak guna free marketing. So online dan juga offline tu Kak Ila banyak minta tolong dengan yang husband lah. Cuma untuk offline macam macam kita approach orang ke, approach kawan-kawan kita ke, kita share tentang Forever semua tu, itu semua Kak Ila buat lah. Itu dalam kita punya 5 langkah tu memang Kak Ila buat lah. So online Kak Ila, okay, ni antara salah satu kelas yang AUC buat. Okay, masa dulu kita ada kelas dekatnya center kan. So ini kelas, contohnya masa tu ni lupa lah, ni kelas ada edit gambar, buat page, macam gitulah, kelas-kelas yang simple. Tapi yang bestnya sekarang tengah pandemik ni, semua kelas-kelas tu semua HQ dah provide dah. Tak perlu risau, tak perlu nak cari sifu-sifu kat luar sana untuk ajar macam-macam. Okay, so kat sini Kak Ila just nak bagi tahu ni antara macam sekarang lah, macam sekarang yang sebelum ni memang kita boleh keluar kan. Cuma sekarang ni kita banyak gunakan online, kita gunakan Zoom. Okay, Kak Ila nak bagi tahu korang semua, okay, masa pandemik start PKP tu,
bukan kata kita tak risau ke apa tentang kita punya strategi ke apa. Sebab sebelum ni kita dah biasa dengan webinar. Macam Kak Lila, okay, actually Kak Lila duduk dekat Tiram kan. Kak Liza dekatnya Felda Bukit Wahar. Okay, cuma sekarang ni Kak Lila memang stay dekatnya Felda Lok Heng, sebelah Felda Bukit Wahar. Okay. Jadi bayangkan walaupun kita ni taklah berapa jauh sangat, boleh dia jumpa sebenarnya. Tapi banyak discussion dengan Sibian Miza tu online je. Kita by Zoom, by webinar, dulu webinar lah. Sekarang dah ada Zoom. Okay. So ini salah satu yang aktiviti offline. Offline kita ada buka booth juga. Ini buka booth dekat UPSI. Okay, yang ini ni bayangkan Kak Ila pun belajar buat demo tau. Buat demo. Korang siapa yang baru-baru lagi, siapa yang baru-baru nak kenal Forever ni, belajar juga buat demo. Jangan mentang-mentang semua online sekarang, tak jumpa orang. Tapi korang kan boleh gunakan, korang punya korang buat video, masukkanlah ke YouTube ke, update dekat, share dekat kawan-kawan, share dekatnya Facebook. Banyak benda boleh buat untuk adalah aktiviti nampak ni. Ini date kalau korang perasan November 29 bulan November 2015. Ini aktiviti yang Kak Ella buat demo ni. Kak Ella panggil macam buat elopati, panggil orang-orang dekat blog. Felda kan ada blog-blog kan. Kita buat macam doa selamat, lepas tu buat makan-makan sikit. Okay, lepas tu last sekali kita closing dengan demo. Kita bagi tahu kita nak buat demo, semua kita dah share semua. Dan masa ni Kak Ella cakap, okay, tadi tu cerita pasal produk. Okay, sekarang saya nak cerita terus pasal bisnes. Okay, masa 2015 lah. Okay, masa tu ni baru 3 bulan. Baru 3 bulan kenal Forever. Sibian Miza dalam 5 bulan kot kenal Forever. Lepas tu, time ni lah kita gunakan konsep ABC. Kita gunakan dia. untuk share pasal bisnes. Sebab Kak Ella pun baru-baru lagi kan. So yang ni pun sama buka booth. Bayangkan booth ni pun Kak Lila mesti pinjam dekat Sibian Miza masa tu dengan bawa anak-anak. Jadinya aktiviti ni semua, aktiviti online dan juga offline memang kena buat. Okay, bukan kalau macam sebelum-sebelum ni kan kita fokus dekat offline je kan. Ialah orang-orang yang dah lama fokus pada offline. So masa pandemik ni adalah macam mencari sesuatu solution kan. So memang kena online dan juga offline. At least basic online semua kena belajar lah. Semua orang ada Facebook kan. Takkanlah tak ada Facebook di zaman dah 2020 ni. Okay. So seterusnya Kak Lila buat sama semua 3S, selling, sponsoring, servicing. Sampai sekarang pun masih buat aktiviti 3S ni. 3S ni yang bagi korang punya business tu makin grow tau. Okay. Lepas tu pelan benih. Sejak dah tahun lepas tu Kak Ella dah faham pasal sistem pasal pelan benih ni. Okay, belajar dengan jemput CBM Kak Pida, ajar pelan benih. Lepas tu dengan Sifu Desmond lagi, belajar satu kita buka wang, dalam ada pelan benih lagi. So dekat dalam pelan benih ni yang selalu Kak Lila akan buat. Okay, dalam pelan benih ni actually orang dah start main game tau. Main game. Main game tu kat situ kita start. Okay, Kak Ella nak stop jap. Okay, dalam pelan benih ni korang kalau siapa yang belum jelas lagi, okay, Kak Ella just nak share kat sini. Kat situ korang semua ada name listing kan. So dekat name listing tu lah kita akan kita akan kerjakan kita punya name listing tu. Kat situ korang identify siapa korang punya kawan-kawan, siapa korang punya jiran-jiran, check dia punya background dia buat apa, dan kat situ kita GEP-kan dia. GEP-kan dia. Semua tahu kan GEP tu jantung dekat Forever. Bayangkan kalau kita ni tak ada jantung, mati. Sama juga macam dekat Forever, korang tak ada jantung, mati. Jadinya awal-awal Kak Lila masa kenal dulu pun Kak Lila tanya Niza, macam mana Kak Lila nak share pasal Forever ni dekat orang. Share dekat sini Kak, buku Smile ni. Tapi masa tu yelah buku Smile tu belum beli kan. Pinjam dia. Cuma sekarang ni dah sangat-sangat senang. Dah ada PDF, korang boleh print, boleh laminate kan, boleh gunakan everything. Dah senang sangat dah.
Itulah kan. Itu je Bang Faizal. Apa ni sekarang ni semuanya dah di hujung jari kan. Ha. Betul. Jadi orang cakap apa ni kita belajar tu pun dah jadi senang, semuanya di hujung jari. Jadi kan ini sebelum tu saya nak tanya ni apa ni, sebelum saya nak pergi soalan yang seterusnya, saya nak tanya kepada kita punya viewers di Facebook ni kan. Sebab apa? Banyak orang kita kadang-kadang kita dengar kan bila dia nak buat apa ni sesuatu perniagaan tu, dia cakap apa macam mana nak bagi masa lah, macam mana nak buat lah. Jadi saya nak tanya, dalam kita ramai-ramai ada 360 orang ni kan, ada tak di sini suri rumah? Kalau ada suri rumah, bagi dua-dua dekat ruangan chat. Nombor dua, saya nak tengok. Sebab apa? Tadi kita dah dengar kan sebelum CBM Kak Lela ni sendiri pun bekerja bukan kaling-kaling sebagai engineer tu. Jadi bila dah berhenti kerja sebab anak dia kemurungan, jadi bila dia dah nekat berhenti kerja tu, dia jumpa Forever Living. Jadi kita sendiri kat sini kan ramai suri rumah. Faizah ada, Nur Izzati ada, Nan. Ramai. Yang lelaki pun mana yang orang cakap sekarang ni dah jadi suri rumah kan. Macam saya sendiri pun suri rumah juga. Jadi kita orang cakap apa nak congkir sikit lah. Rahsia seorang suri rumah ni, superwoman macam Kak Lela ni, macam mana bagi-bagikan masa kan antara jadi seorang suri rumah tu dengan bisnes di Forever. Jadi boleh share sikit tak? Jadi sebenarnya benda ni pun dulu awal-awal masa nak berhenti baru berhenti kerja tu, dia macam kebil-kebil sebab biasa bekerja tau. Jadinya memang kena susun jadual tu baik-baik lah. So Kak Ella share macam mana Kak Ella uruskan mana ni slide ni. Ramai rupanya suri rumah kita. CBM Kak Lela. Saya tengok dekat sini dah dekat 5-60 orang dah. Yang jadi suri rumah. Kejap, saya tak boleh nak share screen sampai. Okey, boleh. Nampak tak? Nampak tak? Kalau nampak. Okey. Okey, clear. Nampak. Slide satu lagi. Okey. Macam mana kita nak uruskan masa? Especially yang suri rumah lah. Pada Kak Lela sebenarnya, kita suri rumah ke, kita bekerja ke, dia masa tu memang dah Allah bagi sama 24 jam. So, macam mana cara kita manage? Ada orang, kau tak kerja, kau boleh buat macam-macam. Okey, ada orang kata, kau boleh lah, kau kerja, kau tak fikir aku ni buat kerja rumah daripada pagi sampai malam tak berhenti-henti. Semua tu ada je dia punya tu dia. So macam mana cara nak urus masa ni? Tenang-tenang hati dulu. Okey, istighfar banyak. Okey, so yang penting Kak Ella disiplinkan diri untuk tidur awal, bangun awal. Semua tahu kan manfaat tidur awal ni. Lepas tu kita bangun awal sebelum subuh, apa dia punya kelebihan dia. Okey, so disiplinkan untuk tak kisahlah nak tidur awal tu biasanya dalam antara pukul 11 sampai 12. Tapi biasa Kak Lela paling lewat, pernah lah juga lewat, taklah sampai kita sharp pukul 12, sebelum pukul 12 kita nak tidur, tak juga. Kalau macam ada kerja sesekali tu memang terlewat juga. Tapi yang penting make sure kita kena bangun awal. Bangun awal dan juga mandi sebelum subuh. Tahu kan manfaat mandi sebelum subuh? Kita nak organ kita semua terjaga. Makin yang paling penting ni, kita punya otak ni, kita nak guna lama dekat Forever ni. Kita nak tolong happykan ramai orang kan. So kena jagalah semua tu. And then lepas dah bangun awal tu, siapkanlah semua kerja cepat-cepat. Dan kalau style macam Kak Ella sebelum ni, Kak Ella dah terbiasa sebelum ni memang pernah bekerja. Macam malam tu Kak Ella dah fikir apa aku nak buat dekat office besok, apa aku nak buat dekat production besok. Kita dah listkan dah kita punya planner. Tapi bila dah tak bekerja, okay, Kak Ella dah terbiasa untuk buat planner, apa aku nak buat esok untuk team, apa aktiviti untuk aku dan juga untuk team. So itulah kena prepare semua awal. Dan juga usahakan
usahakan untuk solat awal waktu. Belajarlah untuk ni sebab Kak Ella dulu pun masa waktu bekerja, ialah kita bekerja syak betul-betul solat tu memang tak boleh kan. Tak boleh. Kadang-kadang masa tu tak dapat. Jadinya bila dah tak bekerja ni, okey, usahakanlah untuk solat awal waktu. Lepas tu sebab Kak Ella nampak kat situ, selalu kita fikir, selalu kita dengar pasal keberkatan rezeki. Sikit pun cukup kan. Tapi bila kita cuba, kita disiplin untuk solat awal waktu ni, masa dapatkan. Macam mana maksud masa ada je. Taklah cakap, alamak tak siap ni, tak siap tu. Ada je kerja tak siap-siap. Ada je masa yang tak cukup-cukup. So kita kena fight, kita kena doa juga untuk dapat berkatan masa tu. Dan seterusnya Kak Ella gunakan pengaruh leverage ni. Aku kerjakan je semua. Leverage apa? Leverage kita punya upline. Okay? Contohlah bila upline sesekali macam kita pun, macam Abang Faizal pun ada kan, JLT Yusida akan buat kelas, buat coaching untuk satu team ramai-ramai, betul? Betul. Sama juga. So kita pun kenalah gunakan kita punya kita kena leverage lah kita punya upline. So bila upline buat coaching ke, buat special training ke, full semua kita punya downline. Time tu lah kita nak gunakan, time tu lah kita gandakan kita punya masa. Okay, so kalau macam upline buat tu, bukan totally kita nak leverage suka-suka macam itu. Kita pun kena belajar untuk macam mana nak jadi macam upline kita. Belajar untuk develop team juga. Kat situ pun kita belajar. Bukan kita hantar suka-suka kita punya downline, lepas tu ada ikut apa yang orang punya upline ni apa, CBM Niza ke siapa-siapalah CBM ajar. Macam gitu. So kita kena belajar kat situ. How CBM develop dia punya team, kat situ kita belajar. Okay. Lepas tu Kak Ella leveragekan sistem. Sistem contoh macam hari ni adalah sistem dia juga. Okay. Selalu sistem dia kita ada hari Selasa, Chinese pun ada, sekarang India pun ada. Jadinya bawa tim masuk. Bawa tim ramai-ramai masuk. So Kak Ella nak ucap tahniah dekat lebih 360 orang dalam ni yang bawa malam ni korang punya tim masuk. Korang dah leverage dah. Korang dah leverage sistem dah sebenarnya. Kelas ke, event ke, kickstart ke. Itu yang paling penting tu korang nak bawa semua tu. Dan seterusnya kita leveragekan company lah. Apa yang company dah provide. Company pun provide sekarang, company pun provide GP. Besok ada GP. Promote sekali. Besok boleh buat prospek tau. JP Cikgu Ayu, dan Cikgu Ayu. So itu salah satu kita leverage juga. Lepas tu kita leveragekan sekarang disebabkan dengan pandemik, kita bersyukur dalam krisis ada banyak hikmah dia. So kita dah ada apps, so gunakan je. Leveragekan apps, ajar kita punya team untuk beli daripada apps, kan dah senangkan kita. Okay, dah senangkan sangat dah. Nak apa lagi? Okay, lepas tu untuk anak-anak pula, Kak Ella memang ajar dia orang berdikari, dah makin besar, dah memang ajar setakat untuk basuh pinggan ke, kemas baju sendiri, kemas bilik, sapu rumah, everything semua tu. Itu benda simple dia orang boleh ajar. Bukan kita nak asingkan anak lelaki, anak perempuan, tak. Semua kalau Kak Ella sapu habis belajar semua sama. Okay. Lepas tu kita reward lah anak-anak ni kan, kalau contoh ialah dia orang dah faham kita sesekali macam dengan busy dengannya fokus dengan kita punya business. Lepas tu anak-anak janganlah sampai kita terabai kan. So kena jaga juga. Kalau dulu kita bekerja, anak-anak mungkin dengan orang-orang yang jaga dia. Tapi sekarang bila dah berhenti kerja, anak-anak dah depan mata. Time tu lah kita, kat situ lah kita kena bersyukur. So kena reward lah anak-anak yang faham kita. Okay. And then tentang masak ni, bila suri rumah, bila top tu suri rumah ni, dia pasal masak ni kan, macam Kak Ella sebenarnya, Kak Ella memang banyak pada husband yang masak. Husband CBM semuanya memang pandai masak. Saya cakap Kak Ella. Tapi, lepas tu pandai masak kan? Tapi sesekali, okay, lagi-lagi Kak Ella ni sekarang duduk dengan mak, sebab Kak Ella dah masuk dekat 3 bulan duduk dengan mak, so Kak Ella banyak masak.
Tak boleh cakap lebih-lebih sebab mak dengar kat Facebook live ni. So, bila masak, kita boleh masuk kelas juga. Contohlah tengah masak tu ada teppanyaki kan. Buka je. Tak payah buka pelan-pelan. Buka kuat-kuat. Bagi semua dengar. Bagi satu rumah dengar. Tak apa. Lagi bagi jiran dengar. Okay, lepas tu time masak pun kita boleh jawab PM. Macam mana? Okay, macam tim Kak Ila. Kak Ila dah bagi tahulah kan. Untuk yang soalan-soalan yang tak private apa semua tu, tanya dekat grup. So grup belajar ramai-ramai. So untuk WhatsApp ni dia punya ringtone, untuk ringtone, Kak Ila dah asingkan dah. WhatsApp ringtone grup lain, WhatsApp ringtone personal lain. So bisa je Kak Ila tahu itu antara prospek ataupun orang yang nak PM yang datang. Macam gitu. Okay, sebab tim jarang lah, sekali je lah kalau dia orang nak WhatsApp personal dengan Kak Ila. Jadi kat situ time masak ke, time apalah kita sampai ada yang tanya, Kak Lila, saya adalah budak fighter yang kadang WhatsApp kan. Dia tanya, Kak Lila tak pernah lambat jawab WhatsApp diorang. Tapi sebenarnya dah sampai kita langsung tak lepaskan kita punya handphone kan. Letak juga handphone tu. Cuma mungkin time dia WhatsApp, Kak Ila tengah pegang handphone. Okay, so lepas tu and then kena bagi-bagi kerja lah dengan suami. Kalau contohlah macam hari ni Kak Ila banyak masa untuk preparation live hari ni. So banyak kerja-kerja rumah ke, masak everything semua tu. Sebenarnya dia macam ni tau. Bila Kak Lila buat Kak Lila forever ni, Lila dah buat dalam setahun. Okay, dalam setahun, masa tu Kak Lila terus berhentikan suami kerja tau. So kat situ kita dah memang sama-sama kerja. Jadinya dia nampak Kak Ila buat kerja apa, banyak coaching, banyak fokus untuk team semua tu kan. Jadi kat situ dah ada tolak ansur, kat situ dah ada tau. Okay, so kerja kat rumah dengan kerja forever kita memang kena bagi-bagi. Depends lah, tengok kepakaran suami apa, kepakaran kita apa, boleh agihkan macam itu. Dan paling penting, business and family, Kak Ila tetap nombor satu. Tak ada business nombor dua ke, family nombor dua ke, tak ada. Business and family nombor satu. Pergi kenduri kahwin pun boleh lagi. Forever. Pergi holiday, travel, forever juga. Forever juga. Mana-mana. Orang cakap apa? Asal jumpa orang je buka mulut. Asal jumpa orang je buka mulut. Jadi kan yang suri rumah kat sini ke, yang buat part time kat sini dah nampak saya CDM kita dah reveal kan dia punya rahsia urus masa dia. Jadi best lah rahsia urus masa. Kalau best bagi fire di ruangan chat. Sebab apa? Kita tahu tau suri rumah ni dia memang multitasking. Dengan nak jaga anak, dengan nak memasaknya tadi. Lepas tu pasangan. Jadi kita dah tahu. Jadi kita nak sekarang ni kita pun faham kan tahun lepas tahun 2020 ni kita nak flashback sikit tahun lepas 2020 terima kasih yang bagi api-api ni, terima kasih banyak-banyak. Okey, tahun lepas tahun 2020 masa pandemik di awal tadi saya dah sebut kan antara orang cakap apa, saya kira kat sini 1 2 3 4 5 insentif. Bukan calang-calang tu, 5 insentif dalam 1 tahun. Berjaya, orang cakap apa, di unlock kan. Berjaya dicapai oleh CBM kita ni. Jadi saya nak tahu apa dalam kita dalam CBM kejar, orang cakap apa, penonton semua sini nak tahu dalam kita kejar insentif tu. Kak Lela pun orang cakap apa, mengejar insentif tu apa cabaran, suka duka dilalui, mustahil lah kan. Orang cakap apa, kita ni manusia macam-macam cabaran. Jadi cabaran dia bila tahu pasal cabaran ni kan, dia macam cabaran bila kita Abang Mazul, dia bila fikir cerita pasal cabaran ni, bila kita ingat yang sebelum-sebelum ni memang cabarannya tu macam-macam. Tapi bila dah sampai sekarang ni,
Sekarang ni kita dah kat situasi yang sekarang ni, bila kita ingat balik cabaran-cabaran tu rasa sebenarnya. Tapi Kak Ella dah nak share dekat korang, okay? Setiap cabaran tu ada dia punya solusi dia. Ada dia punya solusi dia. Okay. Jadinya korang kena hadap je cabaran tu. Okay. Kak Ella nak share. Ni nampak tak slide? Bagus nampak tak slide? Nampak. Okey, cabaran. Banyak cabaran. Dalam bermacam-macam cabaran, okey. Yang Kak Ella nak share dekat sini adalah cabaran tiba-tiba. Okey, bayangkan kita dah develop dia, kita dah coach dia, kita dah selalu rapat dengan dia, kita dah selalu everything lah, semua kita support dia, tapi tiba-tiba dia tarik handbrake macam itu. Tapi mula-mula biasalah husband Kak Ella selalu pesan, kalau macam rasa tak best, jangan cakap. Okay, si Bemiza pun cakap, kalau tengah marah jangan type apa-apa, jangan menaip. So Kak Ella nak bagi tahu korang, kalau korang tengah feel best, tengah rasa marah ke apa ke, okay, jangan menaip. Intinya dah feel okay sikit, Kak Ella akan tanya semula, okay betul ke nak tarik handbrake dan tak nak buat ke apa semua tu. Okay tak apa. So kita doakan dia, kita doakan dia je lah. Okay. Dan masa tu jangan lupa untuk doakan dia untuk apa? Untuk berjaya juga. Dan ada juga beberapa eagle yang dah tarik handbrake, bukan semualah, adalah 2-3 orang yang dah tarik handbrake, dia comeback semula tahun 2020 tu. Okay. So bayangkan yang sebelum-sebelum ni dah 25cc, dah 30cc, kita dah nampak dah ikut track dia ni, kau dah boleh manager dah. Okay. Lepas kau manager, kita dah setkan dah goal setting dia. Tiba-tiba tarik handbrake. So tak boleh nak paksa. Hati orang ni kita boleh nak paksa. Okay. Lepas tu bila dia dah tarik handbrake tu, kita pun dah reda semua tu. Dan bila ada yang datang semula dekat kita, pastikan kita masih stay dekat forever. Eagle nak tarik handbrake, itu hak dia. Tapi itu kita bukan terus lepaskan lah. Kita ada kita dah bercakap dengan dia, kita tanya dia kenapa semua tu. Okay, dia dah decide. Okay, kita lepaskan, kita dah reda. Lepas tu kita kena doakan dia. Tapi bila dia datang balik, macam tadi kita cakap kan, kita mesti stay. Okay, people can go, but Kak Ella stay. People come and go, but we stay. Korang semua ni mesti stay dekat forever. Pastikan siapa-siapa yang dah menarik diri, doakan dia. Okay, hati dia tu apa yang pegang. Okay, lepas tu di kala pandemik, ni korang semua hadap kan. Okay, stok tak banyak tau dekatnya Sabah Sarawak. Dan masa tu Kak Ella dapat Kak Ella tengah satu eagle tu dekat Lahad tu, dan Lahad Datu ada, Sandakan ada, Kota Kinabalu ada. Dekat Sabah lah ramai, dekat Sarawak tak apa ramai. And then bila stok tak banyak ni, masa tu Mary tengah boom tengah CM, tengah meroket masa tu. Dalam masa 7 bulan pun terus CM. Jadinya masa ada live Mary tu, masa itulah kita leveragekan Mary, kita dengar dia punya tips. So Kak Ella dapat tips tu memang beli daripada Semenanjung, okay, yang kecil-kecil je, okay, dan kita postkan dekat sana. Okay, kat sini kira lah. Okay, boleh kita hadapi lagi, kita boleh atas lagi. Dan cost postage dia tu agak tinggi juga. Okay, sepanjang dalam tahun 2020 tu, cost postage untuk ke Sabah Sarawak je yang melalui Kak Ella hampir dekat 2 cc. Kira by cc. So korang boleh kira lah sendiri. Tapi masa tu kita berbagi-bagilah. Kak Ella half,
70, 30, kadang-kadang 50, 50. Tengoklah. Macam itu kita berbincang. So sebenarnya tak ada masalah, tak ada cabaran, tak ada ujian yang tak ada solusi dia. Semua ada solusi. So bila korang dah hadap dia punya solusi tu, korang akan rasa sebenarnya boleh je aku hadap benda ni semua. Tak ada apa pun. Gitu. Betul tu. Sebab apa kan? Semuanya atas kita kan, usaha dia. Jadi orang cakap Atas apa? kita. Atas kita semuanya. Jadi orang cakap apa? Macam tengok tadi orang cakap apa? Dia lah kalau kat tak ada stok tu, semua ada solution dia. Jadi tahun lepas kan 2020 daripada CBM Kak Lela start daripada tahun 2015. Sebagai pengguna, lepas tu dah berniaga daripada 2015 tu. Jadi kan ramai yang dekat sini ni orang cakap apa orang-orang baru ni kan. Dia orang ni kadang-kadang macam boleh ke saya capai Boleh ke saya capai income macam ni. Ya ke boleh ke melonjak lebih. Jadi orang cakap apa malam ni tu yang special dia. Kita orang cakap CBM kita dia nak tunjukkan perjalanan dia. Tadi kita dah tengok kan daripada susah dia macam mana nak bermula dia tu dengan buka book, dengan kena tak ada online offline. Jadi boleh tak share kepada kita semua ni adik-adik yang baru ni kan. Macam manalah orang cakap apa Kak Lela punya perjalanan ni daripada 2015 tu. Dia punya income tu. Orang cakap buat forever ni duit orang cakap apa? Duit tak habis pakai. Wah. Okey lah. Takkan nak kata tak boleh share lah. Okay, Kak Ella share lah Mana ni tak keluar. Right. Ada. Income 2015 hingga 2021. Nampak tak ni? Ini income 2015. So siapa korang kat dalam ni, siapa yang baru start business, make sure korang simpan korang punya gaji, korang punya bonus ni. So tengok kat sini. Daripada Ogos sampai Disember ni, Kak Ella mula dengan dalam 300 lebih je. Ini income 2015, muka 2015. Kak Ella buat ni masa tu dalam 2016 sebab Kak Ella nampak si Deniza buat, so Kak Ella pun buat. So korang kena buat macam ni lah, so adalah kenangan korang kan. Tengok masa tu muka tahun sebelum-sebelum ni korang join Forever. Okay. Lepas tu ini 2016, nampak ni. Dia dah start menaik lah sikit kat sini. Okay. Yang nampak tak dekat November ni, yang 5067 November ni, ni masa tu Kak Ella pecat suami Kak Ella, so berhenti kerja masa tu. Okay, ni suruh husband berhenti kerja masa tu. Lepas tu yang ini 2017, nampak tak kat sini? Kan Kak Ella ada bagi tahu kan sebelum ni kan stagnan aja. Dia macam ni dah. Dia dah seronok dengan 5,000, 6,000, 7,000. Okay. Lepas tu ni 2018, 9,000. Okay, total ni. And then ni 2019. Okay, nampak tak? 2018 dengan 2019. Dia dah turun sikit kat sini. Dia dah sedapan kat sini. 9,000, 8,000, 7,000 kan. Okay. So masa tu lah tahun 2020 ni dengan izin Allah, okay, semua rezeki tu daripada Allah tahu. Semua rezeki tu rahsia Allah. Masa 5 tahun Kak Ella dekat, tahun ke-5 Kak Ella dekat Forever, tahun lepas lah. Okay. Kak Ella dah sampai fikir, segini je ke aku punya pencapaian ni dekatnya Forever. Dia sampai ada terfikirnya lepas tu, tahun tu tak baik. Semuanya tu daripada Allah, dia yang izinkan. Tapi kita kena usaha, carilah apa-apa yang kita boleh boost kita punya boost kita punya strategi semua tu. So itulah pentingnya sideline, pentingnya kita punya upline. So kita tanya daripada daripada sideline, daripada upline semua tu. Jadinya masa tu Kak Miza ni, okay, masa dalam 5 tahun Kak Miza tu CBM seorang-seorang tau. Okay. Jadinya lepas dia faham benih tu, okay, lepas tu dia pun structurekan untuk nilainya, line leader. Okay, kalau korang study balik kita punya kickstart yang lepas, 5 line 5 leader tu, korang akan belajar tau. Korang akan belajar macam mana nak
nak bermula dengan pelan benih tu. Okay, so ini income 2020 tau. Okay, dan ini income 2021 sampai masuk dengan CBM check, masuk dengan kita duit check dengan duit pampasan tak pergi dekatnya CBM. So total ni dah lebih sikit dah daripada income yang 2020. Okay, and then ni, okay, ni nampak ni. Okay, dia punya, korang akan nampak kat sini kenaikan dia berganda-ganda. Jadinya korang kena percayalah, kena percaya dekat Forever ni, okay, kena percaya kita punya upline. Dia boleh tak kira upline ke kan, yang boleh touch kita. Macam itu. Okay. Kita ni betul. Abang Faizul. Orang cakap tu apa kan, makin meningkat. Dia makin meningkat. Sebabnya orang cakap apa, bila kita dah percaya dan juga kita pun dapat apa-apa ni tunjuk ajar daripada upline kita yang memang nak kita berjaya sebenarnya kan. Tak ada upline yang tak nak tengok kita berjaya. Income exponential tau. Korang kena faham pasal income exponential. Okay, Abang Faizul, lagi apa? Ya, jadi kan kita dah tengok tadi dah. Okey, bila kita dah tengok income, kita dah tahu tadi cabaran apa semua yang dah terjadi selama 6 tahun, 7 tahun ni. Jadi dekat sini kan, ramailah orang tertanya-tanya. Kita pun nak tahu daripada orang cakap apa dalam masa setahun tu, tahun lepas tu, masa-masa pandemik tu kan. Apa strategi yang orang cakap apa CBM gunakan, CBM Kak Laila ni gunakan bukan saja untuk naikkan diri sendiri untuk kerja insentif, tapi strategi untuk kita naikkan tim. Sebab kita tahu di Forever ni kita kerja teamwork, bukan kerja seorang-seorang. So, apa strategi? Yang pertama, dia ada 2 soalan sebenarnya ni. Apa strategi yang CBM gunakan untuk tim, untuk supaya dia orang kejar insentif, dan apa reward yang diberi kepada tim untuk dia orang naikkan semangat dia untuk dia kejar insentif tu. Macam mana tu buat? Okey, Kak Ella share tentang sekejap. Okay, nampak tak ni? Tadi sebenarnya lepas income tu Kak Ella nak share pasal balik satu batu jatuh 6 burung. Siapa pernah dengar ni? Okay. So korang kena fight insentif tau. Okay, Kak Ella sambung yang tadi sikit. Korang kena fight insentif. So yang ini tahun lepas ni inilah momen paling lama cium Kak Ella. Okay. Selalu minta kena ketuk je kan. Kali ni dia cium. Dan paling bahagia sekali masa tu, okey Kak Ella CBM bawa lagi seorang CBM masa ni. Okey, yang CBM ni pun CBM Mahfuzah, okey, daripada Felda Bukit Wahar juga. Okey, Kak Ella ajar dia sistem. Kak Ella memang Kak Ella CBM Miza semua memang ketuk je dengannya pelan benih semua tu. Lepas tu dengan CBM Mahfuzah ni dia just SPM je. Just SPM je, lepas tu sekarang dah fokus Forever. Pun boleh. Okay, sekarang ni Kak Ella nak share pasal strategi. Okay, kat Forever ni kita bukan nak selamatkan diri kita seorang-seorang tau. Kalau dulu Kak Ella cakap, Kak Ella kategori 20%, Kak Ella nak business je dekat Forever. Tapi bila kita dah faham, kita dah love dekat Forever ni, kita punya mission tu adalah untuk selamatkan lagi ramai orang, especially kita punya team. Okay, so korang kena ada mission macam gitu juga. And apa strateginya? Okay, dekat group WhatsApp tu kena make sure sentiasa aktif. Okay, kalau aktif saka dalam kita punya WhatsApp tu, group WhatsApp tu macam mana? Pastikan kita boleh letak kat situ sesi pembelajaran ke, apa-apalah, share apa-apa kat dalam tu. Jadinya kat sini, okay, dalam grup WhatsApp tu Kak Ella dah alihkan dalam beberapa grup tau. Okay, korang kena make sure korang tak boleh campur semua user ke, nak business ke. Okay, so group user kita share info produk saja. Tengok dah bercampur dah share info produk. Okay, lepas tu
Group business ataupun group business PC, sekarang lagi sebut PC kan, sebelum ni korang sebut Novus. Okay, group business ahli biasa PC dan juga VIP kena share activity business, activity class macam ada hari ni ada sistem dia semua tu, kena share dekat dalam kita punya group business. Sesekali je dekat group user ni Kak Lila share tentang business ataupun share contoh ada business presentation, mana tahu user-user kat dalam tu pun dia nampak je, dia terdengar kan, janganlah terus tak share langsung pasal business dekat group user. Okay, seterusnya Kak Lila buat lagi satu group fighter, okay, untuk fokus leadership dan juga fokus. Okay, macam mana kita nak tahu fighters ni? Okay, setiap awal bulan, masuk satu hari bulan, kita akan buat satu list tau. Siapa yang nak fight, biasa 5 sisi lah kan. Okay, sebab kat Forever ni kunci dia 5 sisi. So bila ada fighter yang nak tu, kita terus asingkan dia masuk dalam satu group. Kat situ kita ni ataupun sekarang Kak Lila letak yang 5 sisi achievers. Sebab siapa yang dah capai 5 sisi, okay, kat situ Kak Lila akan kita akan take dia jadi admin, kita suruh dia share apa-apa info dekat group ke, dekatnya group produk ke. So group WhatsApp kita bukan kita conquer. Kita ada dengan tim kita. Okay. Lepas tu kan lagi ni group WhatsApp ni kiranya macam kita punya kolam tau. Kita punya kolam. Okay, bayangkan ni kolam rezeki kita. Kalau dulu kita kerja, company yang kita ataupun tempat kerja yang bagi kita ni kan kita dapat rezeki tu sebab kita bekerja. Tapi sekarang bila kita punya keberkatan tu, kita jaga dekat group WhatsApp kita. Jangan biarkan sampai satu hari senyap, sunyi, sepi, jangan. Okay, pastikan dekat group WhatsApp tu aktif lah. Boleh kat sini Pak Faizal? Nampak kan? Boleh kan? Sebab apa dia kita terbiasa kan? Jaga orang cakap apa dia jadi guest. Okay, seterusnya kena massive coaching lah. Massive coaching. Massive coaching ni bawa dia orang ke Zoom. Okay, bawa ke Zoom. Bila bawa ke Zoom, kita macam sekarang kan tengah pandemik, semua coaching buat dalam Zoom aja senang. Okay, ataupun siapa yang tak ada Zoom boleh pakai Google Meet ke apa-apalah platform yang korang boleh jumpa dalam tu. Tak perlulah kalau orang kat Kuantan, ada yang KL kan tak boleh jumpa. Sekarang kita boleh jumpa dalam satu tempat. Okay, so kena massive coaching. Kenapa kena massive coaching? Sebab bayangkan korang baru je melahirkan anak, lepas tu anak tu mati, korang belum habis pantang, mesin belum habis sakit disebabkan kita tak coaching. So jangan buat macam itu. Okay, sakit belum habis tapi anak dah mati. Itu kita kena massive coaching. Okay, dan untuk naikkan semangat untuk reward lah. Biasa untuk naikkan supaya team fight kan, jadi fighter semua tu kan. Okay, sebenarnya dekat dalam grup Kak Lila pun dah biasa sebelum ni dengannya Siti Miza, kita pun tak kejar reward. Dia macam mana? Kita sebab kita dah selalu bagi tahu kita bisnes ni adalah bisnes kita. Kita bukan bisnes online ke, kita punya bisnes. Reward tu memanglah kita kena kejar. Okay, tapi jangan sampai menunggu reward tu sampai menjadikan korang tanpa reward korang tak buat apa-apa. Jangan buat macam itu. So fight for your business. So macam yang untuk reward Kak Lila buat ni, untuk group reward 5 sisi, hanya tinggal lagi. Lepas tu buat reward untuk AA, untuk ambassador, untuk managers dan juga untuk F2D. Untuk F2D Kak Lila gunakan reward sistem je, sistem yang daripada BOI Kak Lila ni. Nampak tak? Ni Mont Blanc. Okay. Ni sign rumah baru ke, sign kereta pakai Mont Blanc. Okay, dan juga buat lucky draw. Okay, Kak Lila stop share dah. So untuk lucky draw ni sebenarnya Kak Lila boleh katakan
dia membantu kita punya untuk kita capai insentif. Okey, contoh macam tahun lepas, Lucky Draw ni dia lebih kurang macam win-win reward. Okey, kita punya FBO dapat Apa ni? CC dia, dapat reward dia, dapat customer reward program dia. Lepas tu Kak Lela, dia pun dapat apa ni? Lucky Draw. Gambar tak ada. Kalau dicabut dia dapat lah. Gambar tak ada. Apa dia Abang Ustaz? Bawah ada. Bawah ada gambar tadi. Okey, Ada? tadi gambar tak ada. Okey. Suara ada, gambar tak ada. Ya. Right. Okay. Tapi Lucky Draw ni bila dia jadi win, Kak Ella anggapkan dia sebagai reward yang win-win tau. So kita punya FBO dapat, kita yang tengah insentif pun dapat macam itu. Okay. So reward ni untuk reward kita untuk Lucky Draw, bolehlah bagi buatlah kumpulkan beberapa hadiah. Lepas tu buatkanlah token, beli 0.5 cc, boleh dapat 1 token, boleh dapat 2 token macam gitu. Okay? Itu je lah Kak Ella share untuk strategi team. Jadi kita tengok kat sini kan. Strategi orang cakap apa, strategi yang kita gunakan tu orang cakap apa, kita kena kreatif bukan kreatif daripada segi apa, supaya kita ikut kita punya team, so dia orang boleh kejar insentif yang ada tu. Jadi tips-tips yang ada pada malam ni, kepada sekarang ni 385, 390 orang, jangan lupa dah catik tips yang ada ni. Orang cakap apa, jangan lupa terus buat. Apa orang cakap, jangan simpan-simpan lagi. Betul tak CBM? Ilmu ada, terus buat ya. Jangan simpan-simpan dalam almari, jangan simpan-simpan dalam hati. Jadi okey. Jadi ini orang cakap apa, macam soalan cepuk emas soalan cepuk emas kita yang terakhir pada malam ini. Jadi saya apa ni viewers sini orang cakap apa, FBO di sini nak tahulah. Yang pertama dia dalam kita nak tetapkan goal setting tu kan. Goal setting untuk tahun 2021 ni, apa yang Kak Lela nak kejar untuk tahun 2021 ni, itu yang pertama dia. Dan yang kedua dia, boleh tak bagi? Inilah kepada kita adik-adik semua yang baru bermula ni kan. Kata-kata semangat. Supaya apa? Supaya kita semua dekat sini kekal. Orang cakap apa? Terus istiqamah di Forever Living dan juga sama-sama capai impian kita di Forever. Jadi silakan. Apa ni CBM kita? Okey, Kak share lah goal setting goal setting. Sekejap ya. Okey, matlamat untuk 2021 ni. Okey, Kak Ella nak bawa, actually Kak Ella dah on track untuk CBM 2021 ni. InsyaAllah dalam bulan 8, ni bulan 7 kan? Bulan 8 Kak Ella tinggal sikit je sebenarnya. Untuk cukupkan Kak Ella punya PNM tu sikit je, sebab leg untuk 600 cc dah lama dah settle, dah 2 bulan lepas dah settle. Okay, so Kak Ella nak bawa untuk 2021 ni, Kak Ella nak bawa 1, 2, 3, ni 4. Okay, CBM Mahfuzah, Faiz Kamaria, okay, ini leg manager Kak Ella. Okay, Nofakia Muhammad Nur dengan Muhammad Syukri, lepas tu CBM Noraini Putih. Okay, ini adalah satu leg Kak Lila, bukan ni tau. So kita tak tahu dekat kita tak tahulah, kita tak tahu apa yang awak nak bagi kat kita. So just buat je lah. Okay, so untuk 2021 Kak Ella sekarang tengah fight for level 3. Okay, lepas tu actually nak fight untuk CBM level 2, kena bagi 2 kaki CBM. Dan untuk Global Rally, Kak Lila nak fight for 5,000 cc. So actually untuk yang 1,500 tu dah on track sangat-sangat. 2,500 Kak Lila nak sangat-sangat sebab Kak Lila nak MacBook free daripada QI. Okay, so Kak Lila terus aim higher untuk Global Rally 5,000 cc. Ini adalah untuk Kak Ella punya matlamat 2021 lah. So nampak tak ni? You never know how close you are. So never give up on your dreams.
So nampak tak? Tinggal sikit je lagi nak dapat diamond ni. Tinggal ketuk sikit je. Dah dapat diamond. Tapi dah patah balik. Jadinya dekat especially dekat korang kat Forever, sebenarnya bila kita dapat salah satu cabaran ke, ujian ke untuk yang dah lama lah. Bayangkan Kak Lila capai CBM, okay, setelah 60 bulan Kak Lila di Forever. Ada orang cepat, ada orang 7 bulan. Okay, ada orang 12 tahun. CBM Jackie. Itu memang Kak Lila inspire sangat. Okay, so jadinya setiap orang ni dia tak sama. Tapi yang penting Kak Ella yakin dekat Forever ni kalau buat sungguh-sungguh dengan izin Allah, korang pasti dapat apa yang korang nak. Okay, selalu orang cakap sabarnya Kak Lila. Tapi sebenarnya kan bukan Kak Lila yang sabar. Apa Kak Lila yang sabar. So Kak Lila nak say thanks dekat Kak Lila punya CBM Zamdan lah. Rasa macam meremang macam nak senang. Okay, CBM Zamdan, CBM Nacha, CBM Desmond, semua tu kan. So korang yang kat dalam ni say thanks dekat korang punya upline. Tulis sekarang. Thank you. Terima kasih dekat korang punya upline. Tulis nama dia. Ucap terima kasih dekat dia. Sebab dia orang tak pernah give up, tak pernah mengeluh pun nak pandaikan korang, nak berjayakan korang, nak kayakan korang, nak jutawan korang. Okay, so nampak if you cannot do great things, do small thing in a great way. Okay, be smart. Korang kena smart. Okay, dekat Forever ni kerjanya meniru je sebenarnya, ikut je apa yang dah leader-leader korang dah ajarkan, follow 100%. Jangan leader suruh buat A, korang buat B. Leader suruh buat B, korang buat C. Jadinya itulah. Jadi jangan Kak Ella tak garang. Kak Ella tak garang. Tapi bila Kak Ella cakap tu, Jangan tak ikut cakap lah. Mak mesti marah. itu je lah Abang Faizal. Jadi orang cakap apa, ada 300 dekat 400 orang ni kita doakan sama-sama. Orang cakap apa, sebab kita tengok tadi CBM kita Kak Lela ni dia nak bawa 5 orang untuk sama-sama berjaya dengan dia juga. Bukan dia sorang-sorang kan. Jadi kita doakan supaya CBM Kak Lela dan juga tim dan juga orang cakap apa upline macam apa ni CBM Rawani, Kak Hamizah, jadi supaya semuanya orang cakap apa kuat semangat semua kan, kuat semangat kerja insentif. Jadi orang cakap apa, sebelum saya nak akhirkan majlis ni, saya nak ingatkanlah supaya jangan lupa ya besok. Besok kita ada GEP daripada company bersama CBM Cikgu Ayu. Tadi pun Kak Lela dah sebut tadi kan, betul kan? GEP bersama Cikgu Ayu. Bawa ramai-ramai tau prospek supaya apa kita leverage kan tadi. Kita dah belajar tadi leverage. Dan juga pada hari Ahad nanti kita ada English Tempayaki. Jadi jangan lupa orang cakap apa, dan juga Kak Lela apa ni kata-kata semangat terakhir. Sebelum kita tidur ni orang cakap apa, sebelum kita akhir ni kita bagi satu semangat supaya besok terus semua meletup-letup. Okey, Kak Ella doakan semua semua mencapai apa yang korang nak dekat Forever ni. Okey. Lepas tu jaga kesihatan, lagi-lagi tengah banyak kes makin naik sekarang ni, makan suplemen. Okay, lepas tu ingat orang sabar dan juga tenang. Sabar, lepas tu tenang. InsyaAllah dia pasti menang. Okay, tenang tu korang yang rasa. Tenang diri sendiri yang rasa. Okay, jadinya tenang-tenang selalu, happy-happy selalu, buat Forever ni pun kena happy-happy sebab kita pun nak gembirakan ramai orang lagi. Okay, itu je daripada Kak Ella. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada kita punya orang cakap apa guest pada malam ini, iaitu CBM Nurlila Maskon daripada Ulu Tiram. Jadi kita dah dengar daripada tadi permulaan dan juga pengakhiran dia. Jadi semoga saya juga di sini nak mengambil kesempatan, saya nak ucapkan terima kasih juga kepada saya punya mentor JAT Yusnida dan JAT Razwan yang mendidik saya, dan juga terima kasih kepada
Datuk Sifu dan Simu kerana memberi peluang kepada saya dan juga orang cakap apa CBM untuk kami untuk FB Live pada malam ini. Jadi akhir kata, siapa yang belum settle 5cc tu besok cepat-cepat settle 5cc. Betul CBM. Kalila dah settle 5cc. Kalila dah ikut 5cc. Yes. Sebelum 15 hari bulan. Baru grade A+. Jadi saya minta maaf jika ada salah silap, tersalah bahasa, tersalah cakap. Jadi saya mohon maaf. Jadi sehingga kita berjumpa di lain FB Live bersama dengan host yang lain. Orang cakap apa, guest yang lebih, orang cakap apa, orang lain lagi yang lebih ilmu kita akan dapat. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada 400 orang tadi yang join dan juga yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Millionaire. Bye-bye semua. Bye. Assalamualaikum semua. Thank you.